Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga. Anjuran Masjid Ibn Abbas, Taman Ibu Kota, menggunakan kitab Kekeliruan Ummat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 251 Masih lagi berkaitan tentang isu talqin yang kita telah mula membincangkan dalam kuliah yang lalu di muka surat 244. Mungkin kita boleh rewind sedikit, kita ulang secara pantas, iaitu hukum talqin di kubur. Bolehkah mentalqinkan mayat di kubur seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia? Kenapa Ustaz Mahathir masukkan? Kerana ada orang kata tak boleh, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Jadi kitab ini dicatatkan di kulit ini adalah pencerahan kepada persoalan khilafiyah, persoalan yang ada perbezaan pandangan yang sering menimbulkan perdebatan di setengah tempat Mungkin di setengah tempat tidak ada perdebatan pun isu talqin, tapi di setengah tempat ataupun dalam setengah keluarga mungkin isu nak talqin, tak mau talqin mayat ini sampai boleh menimbulkan perbalahan. Jadi Ustaz Mahathir masukkan, moga-moga dengan penerangan yang diberikan ini dapat memberi kefahaman dan menghilangkan kekeliruan. Jawapan. Perkara ini, yakni talqin, telah dibolehkan, mubah, dibenarkan oleh para alim ulama semenjak dahulu lagi. Dalil hadis Nabi SAW, ini dalil umum daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Fa idza dafantumuni fashunnu alayya turaba shanan. Apabila kamu kebumikan aku, ini pesanan sebelum meninggal, pesan, kalau kamu kebumikan aku nanti setelah kematian aku, maka timbuslah jenazahku dengan tanah. Summa aqimu haula qabri qadrama tunharu jazurun. Kemudian jangan terus balik. Tunggulah dahulu, berdirilah dahulu di sekeliling kuburku sekadar mana disembelih unta. Wa yuqassamu lahmuha, dan campur dengan masa membahagi-bahagikan daging unta. Apa tujuan tu? Hatta asta'nisa bikum, supaya aku merasa amanlah, sebab baru berpindah alam daripada alam dunia masuk ke alam barzakh. Biasanya kita ini bila pergi ke tempat baru kita tidak selesa. Jadi dengan kamu tu tunggu sejenak, saya tu ada merasa ditemanilah. Wa anzura maza uraji'u bihi rusulu rabbi, dan aku mengetahui
apa yang akan aku jawab kepada utusan-utusan Tuhanku, yakni para malaikat yang diutuskan untuk menanya orang yang di dalam kubur. Hadis riwayat Muslim. Tapi ini belum begitu direct kepada isu talqin, cuma menunjukkan bahawa orang-orang yang mengkebumikan jenazah itu dianjurkan jangan terus balik, tapi kekal sejenak di sekeliling kuburan. Ya, ini yang lebih direct tentang isu talqin yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah taala dalam Mu'jam Shaghir dan Mu'jam Kabir juga daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya terus terjemah saja sebab kita dah baca ini dalam kuliah yang lalu. Apabila aku telah meninggal dunia nanti, maka tolonglah lakukan kepada aku ni sebagaimana yang telah disuruh oleh Rasulullah SAW supaya kami melakukan dengan jenazah-jenazah kami. Jadi kalau ikut kepada lafaz hadis ini memang jelas talqin ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kenapa sampai jadi pertikaian? Dan kalau dah jelas macam ni ada suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai ada yang kata bid'ah ya? Isunya kerana hadis ini walaupun sharih, walaupun terang berkaitan dengan isu talqin, tetapi dinilai tidak sahih. Bukan tidak sahih mana tak betul. Tidak sahih berarti tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Dhaif lah ya, hadis ni dhaif. Habis kenapa kalau dhaif diamalkan oleh para ulama? Kerana ini hanya satu amalan yang melibatkan doa ya sebenarnya. Melibatkan satu perkara yang bukan satu penetapan hukum. Hanya dilakukan oleh para sahabat yang mana mengindikasikan bahawa apa yang mereka lakukan itu ada suruhan daripada Nabi SAW, iaitu faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi falyakum ahadakum ala ra'si qabrihi summa liyaqul. Apabila meninggal salah seorang daripada saudara-saudara kamu dan kamu telah meratakan tanah di atas kuburannya, maka berdirilah salah seorang daripada kamu di atas bahagian kepala kuburan dan berkata, ya fulan ibni fulanah, wahai si fulan, anak kepada ibunya. Fulanah tu makna wanita ya. Jadi ketika setelah meninggal dunia itu dinisbahkan kepada ibunya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Sesungguhnya dia di alam ruh tu dia mendengar, tapi tak adalah pula dia jawab. Macam orang hidup ni kita panggil dia ya, dia jawab ya, ada apa. Ini orang dah meninggal, ya, dia mendengar seruan kita, tapi tidak adalah dia itu menjawab. Kemudian dia berkata lagi, ya fulan ibni fulanah, wahai si fulan anak kepada ibunya, fa innahu yastawi qa'idan. Di alam ruh tu dia duduk. Di alam ruh lah, bukan jenazahnya bangun duduk, tidak. Kemudian dia berkata, ya fulan ibn fulanah 3 kali ya. Wahai si fulan anak kepada ibunya. Lalu di alam ruh orang itu menjawab, arsyadana yarhamukallah. Memberi bimbingan kepada kami, moga-moga, bukan arsyadana ni, mungkin arsyidna. Berilah bimbingan kepada kami, moga-moga Allah merahmati kamu. Walakin la tash'urun. Akan tetapi kamu tak sedarlah jawapan dia tu, sebab jawapan dia di alam roh. Kamu masih di alam dunia lagi. Lalu orang itu membacalah sebagaimana yang dibaca dalam talqin. Uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebutlah yang dengan apa kamu itu keluar daripada dunia, iaitu penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa annaka radita billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imama. Dan bahawa kamu redha dengan Allah sebagai Tuhan dan dengan agama Islam itu sebagai agama, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan dengan Quran sebagai imam, yakni ikutan. Fa inna munkaran wa nakira ya'khudhu kullu wahidin minhum ma bi yadi sahibihi wa yaqul. Kalau begitu yang dilakukan, yakni talqin itu dilakukan kepada jenazah,
maka sesungguhnya yang malaikat yang bertanya di alam kubur itu, Munkar dan Nakir, masing-masing memegang tangan yang satu lagi dan berkata, intalik bina, kita bergeraklah, jangan tunggu lagi lah. Kerana apa? Apa lagi yang nak menyebabkan kita tunggu? Di sisi orang yang telah ditalkinkan hujahnya. Dia dah ditalkinkan apa jawapan dia. Lalu Abu Umamah berkata, satu orang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengajarkan cara talqin tadi, ada orang tanya, ya Rasulullah, fa'illam ya'rif, fa'illam yu'raf ummuhu. Tadi sebut nama dia bin kepada ibu dia. Macam mana kalau tak tahu ibunya nama apa? Mungkin orang tu tak datang dari mana-mana, tinggal kat situ, orang pun tak tahu maknya nama apa. Ya, tapi dah lama duduk situ, meninggal, orang pun tak tahu mak nama apa. Qala yansabuhu ila ummihi Hawa. Kalau macam itu, nisbahlah kepada ibu yang asal, iaitu Sayyidatina Hawa. Ya fulan ni Hawa. Jadi kalau ikut hadis ini memang jelas talqin ini adalah bimbingan daripada Nabi SAW sendiri. Tinggal lagi yang jadi pertikaian, kerana hadis ini tidak diterima sebagai hadis yang sahih di sisi para alim ulama, tetapi statusnya adalah hadis yang dhaif. Bagaimana ulama menilai? Para ulama mazhab secara umumnya membolehkan amalan talqin, bukan mewajibkan. Maknanya kalau tak nak talqin, terulanglah. Bukan wajib. Tapi jangan pula larang, sebab benda itu boleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', wa amma talqinul mayyiti ba'da dafni faqad qala jama'atun wa katsirun min ashabina bi istihbabihi. Adapun mentalkinkan mayat selepas daripada dikebumikan, maka sekumpulan dan bahkan ramai daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan digalakkan. Wa mimman nassa 'ala istihbabihi al-Qadhi Husain fi ta'liqihi wa sahibuhu Abu Sa'id al-Tawali fi kitabih At-Tatimmah. Wa Syekh al-Imam Abu Fathi Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi wal Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum wa naqalahu al-Qadhi Husain 'anil ashab. Jadi Imam Nawawi pun menyebutlah beberapa nama di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang berfatwa bahawa digalakkan melakukan talqin. Kenapa sedangkan hadisnya dhaif? Itu kita telah ceritakan dalam bab yang keempat dahulu, bahawa para ulama tidak menolak hadis yang dhaif secara total, tapi masih diamalkan dalam skop-skop yang tertentu, kecuali lah kalau nak menetapkan halal dan haram, sah dan batal, maka para ulama lebih strict. Mereka mensyaratkan hadis yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hadis yang hasan. Baik, itu dalam mazhab Syafi'i. Macam mana pula dengan mazhab-mazhab yang lain? Ya. Dalam mazhab Hanafi, Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Ad-Dimashqi Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Lubab fi Syarhil Kitab berkata, manakala hukum mentalqin mayat pada kuburan merupakan syariat Islam di sisi ahli sunnah wal jamaah. Habis dah mati, apa pula faedahnya? Kerana Allah menghidupkannya di dalam kuburnya. Mati itu nisbah pada alam dunia. Di alam ruh Allah menghidupkan. Lihat juga kitab Al-Binayah Al-Hidayah dan Radul Muhtar, dan juga kitab Ila'us Sunan. Ini mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki, Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir yang terkenal, telah menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin di sisi mazhab Maliki dalam kitab beliau At-Tazkirah. At-Tazkiratu bi ahwalil mauta wal akhirah. Di dalam bab itu beliau menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama di Qurtubah dan mereka mengharuskannya. Boleh rujuk juga kitab Al-Mi'yar. Ini mazhab Maliki. Sementara mazhab Hanbali, Al-Imam Al-Mardawi Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf menyebutkan yang bermaksud faedah disunatkan talqin mayat selepas kebumiannya di sisi kebanyakan sahabat. Sahabat di sini bukan makna sahabat Nabi, maksudnya ulama-ulama mazhab Hanbali. Ashab di sini maksudnya ulama-ulama mazhab Hanbali.
Dan dianjurkan talqin mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali. Boleh rujuk pendapat Ibn Muflih dalam kitab Al-Furu' dan Al-Buhuti dalam Kashful Qina. Jadi secara umumnya keempat-empat mazhab para ulama'nya tidak sampai mengharamkan talqin, rata-rata sama ada mengharuskan ataupun menggalakkan. Lalu golongan yang membid'ahkan talqin, sampai kadang-kadang bergaduh adik-beradik isu talqin. Mereka biasanya kagum dengan pandangan-pandangan dan pendirian satu orang tokoh ulama yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah, iaitu Syekh Ibn Taimiyah. Dan Syekh Ibn Taimiyah sendiri tidak pernah menyalahkan atau mengharamkan amalan talqin. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, iaitu himpunan fatwa-fatwa beliau. Saya terus terjemah dalam bahasa Melayu. Adapun talqin yang disebutkan ini telah diriwayatkan daripada sekumpulan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahawa mereka menyuruh melakukannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili dan lain-lainnya. Dan telah diriwayat tentang talqin ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hadis ini tidak dinilai sebagai hadis yang sahih. Dan kata Al-Imam Ibn Taimiyah lagi, dan tidaklah ramai daripada sahabat yang melakukan. Maknanya ada sahabat buat, ramai pun tidak buat. Sebab itu tidak ada yang mengatakan wajib. Paling-paling istihbab, digalakkan. Oleh kerana ini berkata Imam Ahmad dan lain daripada Imam Ahmad di kalangan para ulama bahawa melakukan talqin ini la ba'sa bihi, tidak ada masalah, bukan satu perkara yang haram, tidak. Farakhasu fihi, dan mereka memberi kelonggaran untuk melakukan. Walam ya'muru bihi, tapi tidak juga sampai ke tahap menyuruh, tapi kalau nak buat boleh. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad, dan telah menganggap satu perkara yang sunat, yang bagus, sekumpulan daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. Wa karahahu ta'ifatun min ulama min ashabi Malik, dan ada sekumpulan ulama daripada mazhab Imam Malik mengatakan makruh, bukan sampai haram. Jadi ada khilaf jugalah, bukan sepakat 100%. Dan telah sabit bahawa yang dikuburkan itu akan ditanya dan akan diuji, dan bahawa seseorang itu diperintahkan supaya berdoa kepada si mati. Oleh kerana inilah dikatakan bahawa talqin itu memberi manfaat walaupun dia dah mati. Kenapa pula dah mati masih bagi manfaat? Fa innal mayyita yasma'un nida. Kata Al-Imam Ibn Taimiyah, kerana orang mati masih boleh mendengar seruan yang diseru oleh orang yang hidup. Kama thabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Macam mana boleh tahu orang mati mendengar orang hidup? Sebagaimana yang telah sabit dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, innahu la yasma'u qur'a ni'alihim. Bukan setakat orang menyeru, bahkan orang mati benar-benar boleh mendengar derapan selipar orang yang berjalan meninggalkan kuburan. Wa annahu qala, dan sabit juga dalam hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal orang mati, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ketika peperangan Badar, bila orang-orang kafir yang musyrik yang menentang Nabi SAW terbunuh dalam peperangan, Nabi SAW bertanya kepada mereka, mereka dah mati. Inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami telah dapati apa yang Tuhan kami janji buat kami itu benar. Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu benar? Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merasa hairan, bertanya, adakah baginda SAW bercakap dengan bangkai? Jadi apabila ditanya demikianlah, Nabi SAW menjawab, tidaklah kamu itu lebih mendengar daripada mereka, berbanding dengan mereka terhadap apa yang saya ucapkan ni. Mana sebagaimana kamu dengar apa yang saya ucapkan, mereka juga dengar. Cuma mereka tidak menjawab. Lagi, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Taimiyah menunjukkan bahawa orang mati boleh mendengar, iaitu wa annahu amarana bisalam alal mauta, dan bahawa Nabi SAW menyuruh kita memberi salam kepada orang mati. Faqal, lalu baginda SAW bersabda,
Ma min rajulin yamuru bi qabri rajuli kana ya'rifu fid dunya fasallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salam wallahu alam. Tidaklah seorang lelaki yang lalu di sisi kuburan seorang lelaki yang lain yang dia ketika hidup di dunia dahulu dia kenal orang itu. Lalu dia memberi salam kepada orang mati. Kalau orang yang tak percaya pada alam roh, alam gaib, apa cakap orang mati, ya dah hancur, dah jadi debu dah apa, tak ada maknanya. Tapi kita orang Islam, kita tidak macam itu. Kita percaya bahawa kematian ini bukan berarti perakhiran, tapi kematian ini adalah perpindahan daripada alam dunia menuju ke alam akhirat, transit di alam barzakh. Baik. Kecuali Allah Ta'ala mengembalikan kepada orang mati itu ruhnya dan menjawab salam bagi orang yang mengucapkan salam tadi. Sambungan. Beliau, yakni Al-Imam Ibn Taymiyah, menyebutkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa yang sama, dalam himpunan-himpunan fatwa beliau, Al-Imam Ibn Taymiyah menerangkan, talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma'. Mentalkinkan mayat atau mentalkinkan seseorang selepas daripada kematiannya bukanlah satu perkara yang wajib dengan ijma'. Mana sepakat para ulama tidak ada yang mengatakan wajib. Khilaf adalah ada mengatakan harus, mengatakan sunat, dan ada segelintir mengatakan makruh. Itu khilaf dia. Tapi yang mengatakan haram tidak ada, yang mengatakan wajib juga tidak ada. Wala kana min amalil muslimin al-masyhur bainahum al-ahdi nabi wa khulafaihi. Dan bukanlah satu amalan di kalangan orang Islam yang terlampau masyhur di kalangan mereka di zaman Nabi SAW dan di zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Ini bukanlah satu amalan yang masyhur. Bal dzalika ma'surun an ta'ifatin minas sahabati ka Abi Umamah wa Warithah bin Asqa. Tetapi amalan itu diriwayatkan daripada sebahagian para sahabat seperti Abu Umamah dan juga Wasilah bin Al-Asqa. Kalau ikut riwayat daripada Abu Umamah tadi, yang menyebabkan mereka mengamalkannya adalah kerana disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlulah sampai nak bergaduh, nak berbalah, kerana masing-masing itu ada sudut pandangan dalam memahami riwayat tadi. Fa minal a'immati man rakhkhasa fihi kal Imam Ahmad. Di kalangan imam-imam mazhab ada yang memberi kelonggaran seperti Imam Ahmad, tidaklah mengatakan wajib, tapi kalau nak buat dia silakan. Faqad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi, bahkan murid-murid Imam Ahmad ada yang elevate daripada level dibenarkan kepada level digalakkan. Wa ashabi Syafi'i, demikian juga ulama-ulama mazhab Syafi'i menilai talqin ini satu perkara yang digalakkan. Wa minal ulama'i man yakrahuhu li'tiqadihi annahu bid'atun. Dan sebahagian ulama ada yang menganggapnya makruh kerana menyangkakan ia adalah satu perkara bid'ah. Fal aqwalu fihi salasatun. Jadi rumusan daripada Imam Ibn Taymiyah tentang isu talqin ini, kata beliau, pandangan para ulama dalam isu talqin ada tiga. Al-istihbab, digalakkan, disunatkan. Wal karahah, makruh, maknanya seeloknya jangan buat, tapi kalau buat tidaklah haram. Wal ibahah, boleh, harus, nak buat boleh, tak nak buat pun tidak masalah. Wa hadza a'dalul aqwal. Pandangan Imam Ibn Taymiyah, beliau lebih cenderung pada pandangan yang mengatakan harus, ya, bukan haram, ya, harus, boleh. Jadi hati-hati ya. Di zaman kita sekarang ini ada sebahagian umat Islam sendiri, ya, kalau orang kafir kita tidak heran lah, apatah lagi free thinker, orang ateis, ya, orang yang tidak beragama, kita tidak heran lah. Tapi ada sebahagian daripada umat Islam sendiri dah mula merasa pelik dengan cerita-cerita di alam ruh, cerita-cerita di alam barzakh, sehingga mereka mempertikaikan apa-apa yang berlaku di alam ruh, di alam barzakh, seolah-olahnya mereka mempertikaikan. Sedangkan di alam ruh ada kehidupan. Bahkan sebagaimana disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid pada Imam Ibn Taymiyah, ruh apabila berpisah daripada jasad, ia lebih ringan lagi. Kerana jasad ni berat. Jasad ni kita tak boleh menembusi dinding. Tapi ruh bukan terikat dengan jasad, dengan mesti bergerak dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di alam mimpi, padahal jasad, ruh kita masih dengan jasad lagi,
Tapi ketika tidur, kita ke sana sini. Padahal jasad kita ada di katil saja. Itu baru di alam tidur. Belum lagi alam barzakh. Lalu kata Syekh Ibn Taimiyah dalam kitab beliau, Iqtidas Siratil Mustaqim, beliau mengatakan, wala yadkhulu fi hadzal bab ma yurwa min anna qauman sami'u raddas salam min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kubur ghairihi minas salihin. Dan tidaklah termasuk dalam bab ini, maknanya satu perkara yang tertolak, apa yang diriwayatkan bahawa sebahagian orang mendengar jawapan salam daripada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kuburan-kuburan lain di kalangan orang-orang soleh. Yang ini yang kadang-kadang diperli oleh orang Islam sendiri. Bila diceritakan kisah ada orang beri salam pada Nabi SAW, kedengaran jawapan daripada Nabi SAW, dia kata ini cerita dongeng. Macam tu penatlah Nabi nak jawab, macam-macam lah. Padahal ini kata Imam Ibn Taimiyah bukan termasuk perkara yang tertolak. Ini masih perkara yang boleh berlaku, tapi khariq lil adah, luar biasalah. Biasa kalau kita bagi salam pada Nabi SAW, kita tak dengar jawapan. Walaupun kita yakin salam kita itu diketahui oleh Nabi SAW, tapi kita tak dengar jawapan daripada Nabi SAW. Maka kalau dengar jawapan itu luar biasa, tapi tidak mustahil. Wa anna Sa'id bin Musayyib kana yasma'ul adhana minal qabri layalil harra. Bahkan Sa'id bin Musayyib ketika beliau iktikaf di Masjid Nabawi, beliau mendengar azan daripada kuburan pada malam-malam Harrah, iaitu malam-malam Madinah dikepung. Wa nahwa zalik, dan yang seumpama dengannya daripada kisah-kisah yang mencari adat. Fahadha kulluhu haqqun. Maka kisah-kisah ini, kisah didengari daripada kuburan Nabi SAW jawapan salam, kisah didengari daripada kubur orang soleh jawapan salam, kata Imam Ibn Taimiyah, ini semuanya adalah benar. Laisa mimma nahnu fihi. Dan ini bukan yang kita bincang, benda-benda yang palsu, yang khurafat, ini tidak termasuk dalam benda-benda yang khurafat. Wal amru ajallu min zalika wa a'zam. Bahkan urusan yang berlaku pada Nabi, orang-orang soleh, para wali di alam roh itu lebih mulia dan lebih agung lagi daripada apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita terikut-ikut kepada sikap sebahagian yang suka memperolok-olokkan sesuatu kisah yang berlaku semata-mata kerana ia luar biasa. Tidak semesti satu perkara yang luar biasa itu mustahil berlaku. Syekh Ibn Qayyim, iaitu murid pada Imam Ibn Taimiyah, mengatakan amalan talqin sudah diketahui sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya. Beliau berkata dalam kitabnya Ar-Ruh, mentalkinkan, yang bermaksud dikata itu dalam bahasa Arab lah, terus diterjemahkan, mentalkinkan mayat selepas dikebumikan merupakan amalan yang telah tersebar di Syam. Syam sekarang ini Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal dan sebelumnya. Begitu juga di Qutubah dan kawasan-kawasan sekitarnya pada sekitar tahun 500 Hijriah. Jadi benda ni bukan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh sebahagian. Dia kata talqin mayat ini hanya bid'ah orang Melayu orang Melayu ada buat kerja ni. Tak, benda ni dah diamalkan oleh umat Islam semenjak dahulu lagi. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, iaitu pengasas kepada gerakan Wahabi, menganjurkan talqin mayat selepas dikebumikan. Dalam kitabnya Ahkam Tamanil Maut, beliau membawa riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibn Mandah daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW yang menyentuh tentang bolehnya talqin mayat selepas dikebumikan. Jadi kalau kita boleh berlapang dada dengan mengambil kira pandangan ulama 4 mazhab, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh yang menjadi idola mereka, Syekh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak sepatutnya sampai begitu berkeras dalam isu talqin. Dan sebagaimana yang sepatutnya, Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi sendiri memperakui adanya kehidupan di dalam kubur. Dalam kitab Ahkam Tamanil Maut, Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi membawa hadis riwayat Ibn Abi Dunya
tentang seorang lelaki yang kematian isterinya. Jadi ini kisah yang berlaku, jarang, tapi tidak mustahil. Malamnya dia bermimpi melihat ramai perempuan yang sudah meninggal dunia, kecuali isterinya dia tak nampak. Ketika ditanya, mereka menjawab dia malu kerana kain kafannya kurang elok. Itu mimpi ya, bukan berlaku betul-betul. Lalu ketika perkara itu diberitahu kepada Nabi SAW dalam mimpi lah, baginda mengizinkan untuk mengirim kain kafan kepada sesiapa yang akan meninggal dunia. Dia akhirnya berjumpa dengan seorang lelaki Ansar yang hampir meninggal dunia. Maaf, yang memberitahu kepada Nabi SAW ini keluar daripada mimpi dan minta diserahkan kain kafan kepada isterinya. Ketika lelaki Ansar itu meninggal dunia, dia datang membawa 2 kain kafan yang dilengkapi dengan za'faran berwarna kuning dan meletakkannya di dalam kain kafan lelaki Ansar yang baru meninggal itu. Pada malamnya dia bermimpi melihat isterinya turut bersama dengan perempuan-perempuan yang sudah meninggal dunia dengan memakai 2 baju berwarna kuning. Ini semua pendirian daripada tokoh-tokoh seperti Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang tidak sampai menafikan kehidupan di alam barzakh atau mengharamkan amalan talqin. Selesai ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan pergi ke tajuk yang baru, iaitu hukum membaca Al-Quran di kuburan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila 'izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.